Okay, hi, Assalamualaikum. Good morning to all students. Okay, hari ini kita jumpa lagi untuk kelas tingkatan 2. Alright. Untuk previous class, cikgu hanya minta awak go through textbook dan juga ni Kak Ngah punya. Okay, dan juga awak buat latihan yang dalam dalam modul. Okay, sekejap macam-macam pula terbuka ni. Okay, ada yang dah hantar, ada yang belum hantar lagi. Okay, jadi yang belum hantar pastikan hantarlah sebab itu adalah record untuk PBD. Okay, so kita akan discuss sebab hari tu ada juga yang PM cikgu tak tahu nak buat. Okay, tak apa, memang cikgu saja bagi dulu itu adalah flip classroom ya. Maksudnya awak buat, cuba belajar dulu dan cuba buat dan kita akan discuss dalam kelas. Alright, sebenarnya tajuk ni tajuk yang ringkas sahaja, chapter 9, speed and acceleration. Okay, kalau tengok pada tajuk ni ada dua benda yang awak akan belajar, speed and acceleration. Okay, apa dia speed? Awak dah belajar, awak dah baca, go through the textbook. What is speed? Apa dia speed? Boleh cakap? Anyone? Okay, kalau tak bercakap cikgu akan tunggu sampai orang bercakap. Distance divided by time. Ya, Hari Priya. Speed is, okay, speed equals to distance divided by time ataupun distance is a rate of, okay, rate of distance over time. Okay, itu adalah speed. Okay, distance over time. Awak pernah tengok dah sebenarnya bila awak naik kereta dengan parents, awak tengok dekat meter, odometer tu. Okay, kan ada dia punya, di situ nampak dia punya speed. Kalau laju macam mana speed dia. Kalau ayah awak slowkan kereta macam mana speed dia. Okay, actually awak dah pernah tengok apa dia speed. Okay, alright. So, kalau dalam kereta tu awak akan nampak lah. Kalau ni 100 km per hour. Okay, kalau speed dekat lebuh raya, dekat highway, berapa maximum speed? What is the maximum speed for on highway? Tahu ke tak tahu? Speed dekat highway, lebuh raya. Berapa speed? 60. Yeah, Wafi. 110 km per hour. Very good. Macam mana Wafi tahu? Wafi, macam mana boleh tahu yang ni 110 km untuk speed on highway? Tahu kat mana? Macam mana awak boleh tahu yang tu 100 dekat highway speed 110? Ya, betul, ada signboard. Okay, ada signboard. So bila kita naik kereta, dah lama kan tak pergi jalan-jalan kan. Okay, actually bila kita naik kereta, mata kita cuba kita tengok tempat lain. Sebab kita tak bermandu, tak apa. Okay, sebenarnya orang yang memandu pun mata dia boleh tengok juga apa yang berada dekat depan dia tu. Okay, alright. So dekat highway dia ada 110 km per hour. So, kalau lebih pada speed tu nanti kenalah saman. Okay, kalau speed dekat depan sekolah berapa? Perasan ke tak perasan ada speed untuk berapa speed yang boleh depan sekolah? Ada signboard juga. Kalau perasan berapa kilometer per hour? Ada siapa-siapa tahu? Dah lama tak pergi sekolah, cikgu tak ingat lah. Okay, ada tak? Tak tahu. 40. Kalau dekat depan sekolah 35 km per hour. Kalau tak salah cikgu 30 km per hour. 30 km per hour. Betul lah tu Hari Pia, betul juga. Cuma kalau tak salah cikgu 30 km per hour lah.
Okey, dan dalam sekolah dia tak boleh laju. Kadang-kadang dalam sekolah pun ada dia punya speed dia. Kalau awak perasan ada. So berapa kilometer per hour saja boleh bawa dalam sekolah. So kalau orang yang bawa laju dalam sekolah tu dia menyalahi kesalahan lah. Okey, dia buat kesalahan lah kat situ. Alright. So yang kat sini kita akan tengok speed. Okay. Speed is distance over time. Okay. Cara nak tulis dia, dia punya unit kilometer per hour. Kenapa kilometer per hour? Sebab distance dia punya unit is kilometer. Dan time dia punya unit dalam hour. Okay. Itu yang dapat kilometer per hour. Kalau kita cari distance tu in meter dan kita divide by time dia in seconds, so kita dapat meter per seconds. Okay. Cara nak tulis kilometer per hour ataupun kita boleh tulis kilometer, lepas tu jarakkan sikit h to the power of -1. Ini menunjukkan kilometer per hour. Okay, cara sebut dia kilometer per hour. Alright, so kita tengok pada latihan yang awak dah buat in previous class. So awak boleh check, boleh semak jawapan awak betul ke salah. Okay. Jadi di sini kita tengok calculate the speed. Okay, calculate the speed. Sekejap calculate the speed of the following in the following situation. Give your answer in the unit given. Okay, give your answer in unit given in bracket. Okay, so kena tengoklah pada unit given tu berapa dia minta. Kat soalan A tu kilometer per hour. Alright, so baca soalan ni TP2 sahaja, PL2 sahaja, performance level 2 means that you have to, kalau PL1 you have to know the basic knowledge. Kena tahu. Yang tadi dah cikgu tanya tadi, sebenarnya cikgu buat PBD kat awak nak tengok PL1 awak macam mana. PL1 is basic knowledge, tahu tak apa dia speed. Okay. PL2, you have to demonstrate the understanding about speed. Macam mana nak demonstrate the understanding? Caranya buat kiraan macam ni lah. Okay, buat kiraan macam ni. Yang soalan yang basic sahaja. Okay, soalan yang basic sahaja. Ini PL2. Okay, so bila awak dah tahu what is speed, okay, barulah awak boleh buat this question. Okay. Soalan dia, taxi travel 5.2 km in 4 minutes. Okay. Alright. Kat sini dia bagi unit dia dalam kilometer untuk distance. Dan untuk time unit dia dalam minutes. Okay. Cara nak kira dia. Okay. Speed. Okay. You know that speed is distance over time. Cikgu akan tulis D/T. Okay. Ataupun tips dia, awak boleh berlukis triangle ni. Okay. Speed dt. Speed equal speed distance over time. So nanti bila kalau dapat soalan yang seterusnya, mungkin dia tak tanya speed, dia tanya time. So awak boleh tutupkan T tu, maksudnya D/S. Ini triangle untuk formula speed over time. Okay, belum lagi, tapi kita tak masuk lagi pengiraan tu. Ini awak just basic dulu untuk speed. Okay, so masukkan what is the value of dia punya, ini D, this one T. Okay, D is 5.2 kilometer. Tulis unit. Okay, tulis unit. Okay, sebab ini melibatkan rate. Okay, speed and dia punya speed ni is rate. Okay, so kena ada unit. Alright. Over. Time dekat sini, dia bagi dalam minutes. So you have to change minutes into hour. Sebab dalam soalan minta kilometer per hour. So, tuliskan dalam pengiraan awak 4/60. Sebab minutes nak tukar kepada hour is divide by 60. Okay, dan unit dia is hour. Okay, right. So terus tekan kalkulator. Awak tak perlu kira dulu. Awak tak perlu tukarkan dulu secara outside workings 4/60. Sebab kalau awak divide siap-siap, okay, 4/60 awak cari dalam hour, nanti awak dah round off kan that number. Okay, sebab kat sini kalau awak kira, awak akan dapat 4/60 is 0.066666. Okay, dan cikgu tak galakkan untuk awak round off. Okay, jangan round off. Okay,
Round off masa bila? Round off hanya pada final answer sahaja. Okay, so kat sini awak tekan sahaja kalkulator. 5.2 divide by, buka kurungan, open bracket, and then 4 divide by 60. Okay, cikgu akan tunjuk juga macam mana nak tunjuk guna kalkulator. Ada kalkulator. Okay. Okay, cara dia nak tekan ya. Okay, cara nak tekan dia. Okay, tadi berapa tadi? 5.2 divide by, you open the bracket. Okay, jangan terus buat divide by 4 divide by 60. Buka bracket dulu sebab 4/60 tu dia berada dalam satu bracket. Okay, dalam satu pengiraan yang sepatutnya awak kena kira dulu. Okay, so letakkan dalam bracket. Kalau tak letak dalam bracket, awak dapat jawapan yang lain. Okay, so cara nak guna kalkulator, letakkan dalam bracket 5.2 divide by in bracket 4 divide by 60. So answer is 78. Okay, 78. Sekejap cikgu pop up dulu. Okay. So, answer is 78 kilometer per hour. Okay, tuliskan dia punya unit. Mesti tulis unit. Alright. Okay, next question. Razi walk 4.8 kilometer in 20 minutes. This question asks you to give in meter per seconds. Okay, meter per seconds. Okay, so cara kira dia macam mana? Speed equals to distance is 4.8 kilometer. Tapi yang ni kena tukarkan kepada meter. Macam mana kilometer nak tukar kepada meter? Times by 1,000. Times by 1,000. Ya, siapa jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Haripriya teacher. Okay. Alright, thank you. Okay, cikgu nak tahu siapa jawab tu sebabnya. Haripriya teacher. Ya, betul. Cikgu dengar. Dengar, cikgu dengar Haripriya. Okay, cikgu nak tahu sebab cikgu nak tick nama lah siapa yang duk jawab atau siapa yang aktif dalam kelas ni. Okay, thank you Haripriya. Okay, so multiplied by 1,000 sebab kilometer nak tukar kepada meter. So this one is meter. Okay, over the time kat sini dia bagi 20 minutes. Tapi dalam question dia minta awak dalam seconds, meter per second. So minutes ni kena tukar kepada seconds. Okay, so macam mana minutes nak tukar kepada seconds? Times by 60, teacher. Okay. Time by 60. Ya, time by 60. Siapa jawab? 3 dengan siapa tadi yang bersuara? Saya Ryan. Siapa? Ryan, cikgu. Ryan. Okay. Oh, cikgu ingat nama Adrian je. Ryan cikgu tak ingat. Okay, nama dia Adrian is Ryan. Okay, nama unik is. Okay. Okay, so time by 60. Minutes nak tukar kepada seconds, you multiply by 60. So here is 20 times 60. Okay, ini seconds. Okay, seconds. This one meter. Okay, and then calculate lah. Okay, you calculate. Okay, kejap Okay, macam tu juga letak dulu dalam bracket. Okay, 4.8 times 1,000, tutup dulu bracket, divide by, open bracket, 20 times 60. Okay, cara tekan kalkulator pun kena tahu macam mana tekan kalkulator tu. Alright. Is it the answer is 4? Betul ke? Sekejap cikgu nak check balik answer. Okay, ya, meter per seconds. Kalau dalam meter per seconds, okay, awak akan dapat this answer lah. Okay, 4 meter per seconds. Okay, answer is 4 meter per seconds. Okay, 4 meter per seconds. Okay, you check answer tick kan. Kalau ada pen merah, guna pen merah.
Okay. Alright, next question. Question C. Okay. A car travel 240 kilometer in 3 hours 20 minutes. Okay. Ni mencabar sikit soalan ni sebab dia bagi 3 hours 20 minutes. Okay. So, this one, dia minta dalam kilometer per hour. Okay, so speed is equals to distance, memang dalam kilometer, 240 kilometer over, okay, 3 hours 20 minutes. Macam mana? 3 hours 20 minutes. Macam mana tu? Awak nak tukarkan kepada hours. Caranya, okay, cikgu tunjuk cara yang antara cara yang awak boleh buat lah. Okay, 3 hours 20 over 60. Cikgu tuliskan dalam bentuk fraction macam ni. Okay, right. Kenapa cikgu buat 320 over 60? Kenapa? Kenapa cikgu buat 20 over 60 tu? Anyone? 20 minutes. Boleh bagi tahu? Because 1 hour To change minutes into hours. Yeah, to change minutes into hours. Sebab kat sini dia ada bagi 20 minutes. Okay, alright. 20, so nak tukar 20 minutes nak tukarkan kepada hour, so you have to divide by 60. Okay, actually sama je, 20 over 60 is 20 divided by 60. So ini adalah dalam hour. Okay, and then tekan sahaja calculator. Okay, 240 you divide by, okay, ni menggunakan fraction lah dalam calculator. 3 and then, okay, sorry. Sekejap Okay, 3, bukan times ni. Cik. Sekejap cikgu punya ni tak boleh nak ni pula. Okay, 3 over 20 over, tak boleh. Kalkulator cikgu ni tak boleh lah. Okay, tak apa, awak tekan kalkulator awak. Awak tekan. Okay, cikgu tak ada kalkulator FX570 kat dalam cikgu punya tab ni. Okay, so 240, tekan kalkulator 240 and then divide by 3 over 20 over 60. Cara nak tekan yang dekat dalam kalkulator lah. Okay, kalau boleh tengok, cikgu tunjukkan dalam screen dekat kamera cikgu. Okay, cara nak tekan dia. Okay, right. So awak dapat berapa answer? Berapa answer dia? 72 kilometer per hour. 72 kilometer per hour. Ya, 72 kilometer per hour. Okay. Right. Okay. 72 kilometer per hour. Okay. Ni cikgu tunjuk cara cikgu kira. Okay. Awak boleh juga guna cara awak untuk tukarkan minutes tu 3 hours 20 minutes kepada hour. As long as you know how to convert the units. Alright. Okay. Alright. Kemudian D. D. Aliza took 45 minutes to cycle a distance of 13 kilometer. 13.5 kilometer. Okay. So this one is time. This one is distance. Okay. Dia nak dalam meter per seconds. Okay. Sama sahaja. Ni basic knowledge sahaja. You apply the basic knowledge about speed. Cuma nak kena tahu how to convert the unit. Okay, so 13.5 kilometer kena tukar kepada meter. Multiplied by 1000. Okay, meter. Over, okay, time dia bagi dalam minutes, 45 nak tukar kepada seconds, multiply or divide by 60. Times by 60. Okay, time by 60. Ya, time by 60. Okay, jangan silap lah. Okay, jangan silap antara times dengan divide. Okay, masa nak convert the unit. Okay, kemudian tekan calculator.
Okay, okay. 13.5 times 1000 you divide by 45 times 60. Okay. Alright, betul jawapan dia 5 meter per seconds. Is it your answer? Dapat macam ni? 5 meter per seconds? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very good. Alright. So the last question. Okay, last question. Okay. A participant took 48 seconds to run 400 meter. Ni soalan ni senang sebab dia dah memang bagi soalan tu dalam meter dan juga second. So awak terus kira sahaja speed equals to 400 meter over 48 seconds. Okay. So 400 divided by 48. Is it this one answer? Okay. Ya, Yes, okay, memang teacher. dapat 8.333. Okay, biasakan kalau soalan tak mention berapa decimal places, okay, bagi dalam 2 decimal places. 8.33 meter per second. Jangan bagi terus jawapan dalam whole number. Contoh 8. Kalau soalan tak kata round off ke right to whole number, jangan round off kepada whole number. Bagi 2 decimal places. Okay. Alright, kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okay. Complete the following tables. Okay, yang ni yang cikgu sebut tadi. Gunakan triangle ni. Okay. Speed, distance, time. Okay. Maksudnya kat sini. Okay. In this question, number yang A tu dia minta distance. So, sorry. Okay. So awak tutupkan distance tu. Okay, awak tutupkan D. Okay, sebab awak tak tahu D, awak nak cari D. Okay, yang tinggal yang tak tertutup tu S dengan T. S dengan T duduk sebelah-sebelah. Means that speed times dengan time. Okay, untuk dapatkan distance. Okay, untuk dapatkan distance equals to speed times time. Okay. So speed dekat situ 9.5. Okay, multiplied by. Okay, cuma kat sini kena tengok. Okay. Speed kat sini dia punya unit meter per seconds. Okay, meter per seconds. Tapi dalam time yang dia bagi in minutes. Okay, means that minutes ni you have to convert into seconds. So dalam pengiraan awak, your calculation, okay, 9.5, okay, lupa nak tulis unit. 9.5 meter. Biasakan tulis unit supaya awak tak tersilap dalam pengiraan. Okay, 9.5 meter multiply. Sekejap dia lari-lari pula. Okay. 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 Apa cikgu cakap tadi? Terlupa dah. Okay, multiplied by. Okay, time. Time dia. Okay. Dalam soalan tu dia bagi minutes. So you have to change into second. So 3 times 60. Untuk dapatkan seconds. Okay. Alright. Okay, sorry. Yang ni meter per second. Cikgu tersilap lagi ni unit dia. Sensitif betul. Okay. This one. Speed dalam ni dia bagi 9.5 meter per second. Kenapa tulis unit ni? Supaya awak nampak dengan jelas awak menggunakan unit dengan betul. Okay. Kalau katakan dekat sini awak punya unit dia seconds, pastikan sebelah sini pun yang time tu dia seconds. Okay, sebab tu tulis unit supaya tidak tersilap pengiraan awak. So awak realise kalau kod-kod tersilap tulis minutes, so awak nampak oh beza dia punya unit dalam speed dengan dalam time tu berbeza, so sepatutnya kena tukar. Alright.
Okay, so tekan saja kalkulator. 9.5 multiplied by 3 times 60. Okay. Alright, ni betul ke jawapan ni? Meter per seconds. Okay, betul. Cikgu pula yang tak yakin. Alright, so kat sini 1710 meter. Okay. Dapat tak jawapan? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, okay, thank you. Alright, mungkin sebelum ni ada yang bertanya kat cikgu, PM kat cikgu hari tu, mungkin ada yang tak dapat jawapan, so dah tahulah sekarang macam mana nak calculate. Alright, okay, untuk B. Untuk B, kat sini yang awak nak kena cari dia punya time. Okay, so awak tutupkan T tu. Okay, tutupkan T. So, maksudnya D over S, distance over speed. Okay, distance over speed untuk dapatkan dia punya time. Okay, untuk dapatkan time. Okay, so distance over speed. Okay, bukan speed over distance, tapi distance over speed. Okay, so masukkan dia punya value. Distance is 215 over, yang ni kilometer, over dia punya speed 86 kilometer per hour. Okay, bila awak nampak unit yang sama ni, awak tahu, okay, awak dah kira dengan betul. Okay, ni kilometer, this one pun kilometer. Let's say dekat sini dia bagi meter. So you have to change into meter. Alright, itu tipsnya. Okay, okay, so you calculate berapa value? 215 divide. Teacher, we will get 2 hours and 30 minutes. Okay, kejap cikgu kira dulu. Okay. So, kat sini, apa Hari Priya sebut tadi? 2 hours, 30 2 minutes. hours and 30 minutes. Ya, betul. Okay, calculate kat sini awak dapat 2.5 hours. Okay, disebabkan di sini dia tak minta pun dalam hours or minutes. Okay, awak boleh bagi jawapan 2.5 hours pun boleh, ataupun macam Hari Priya sebut tadi, 2 hours, 30 minutes. Okay, actually sampai sini pun dah cukup. Sebab dalam soalan tak mention dia punya unit. Okay, sama ada dia nak dalam hours and minutes, ataupun dalam hours, ataupun dalam minutes. So, awak boleh terus bagi jawapan. Okay, based on apa yang ada dalam calculator. Okay, jawapan Hari Priya tadi pun betul juga. Okay, next. Question C. Okay, yang ini, okay, cikgu lukis kat bawah ni lah. Okay, DST. Alright. So, kat sini nak tahu distance. Okay, nak tahu distance. So, speed time time. Speed multiplied by times. Okay. Okay, so dia punya speed. Okay, speed. Okay, distance equals to speed times time. Okay, speed 92 km per hour. And multiplied time kat sini dia bagi 2 hours, 15 minutes. So, tukar kepada hours. Kalau tukar kepada hours, 2 hours 15 minutes, berapa dia punya value dia? 2.25? Ya, 2.25. Okay, because 215 over 60. Tukarkan kepada, awak tekan, kalau susah sangat tekan saja kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Cikgu tak boleh nak tunjuk dekat kalkulator yang ada dalam tab cikgu ni. Awak boleh tekan kalkulator, 2 over 15 over 60. Okay, cikgu tunjukkan dekat kamera. Okay. Okay, 2 over 15 over 60, and then awak tekan equal. Kemudian awak tekan semula pada button yang ada untuk fraction tu. Dan awak akan dapatlah jawapan yang tepat. Okay, 2.25. Okay, itu cara guna kalkulator. Kena tahu guna kalkulator adalah untuk cepat kira. Alright. Okay, so kat sini 2.25 hour. Okay, tengok unit dia sama. Hours and hours. Okay, alright, then you guna kalkulator. 92 times 2.25. 2.25. Okay, dapat jawapan ni?
Dapat sama macam cikgu tulis ni? Berapa? Yes, teacher. Okay, 207 kilometer. Okay, 207 kilometer. Alright. Okay, so semaklah jawapan awak. Okay, so cikgu akan continue sikit. Okay, ambil textbook. Okay, buka textbook. Okay, textbook page. Ini page berapa ni? 172. Okay, textbook page 172. Okay, this one, the learning standard is to describe the difference. Kejap Okay. Describe the difference between uniform and non-uniform speed. Okay, apa dia uniform speed, apa dia non-uniform speed. Okay, so kita tengok pada diagram yang ada kat sini. Marble A and marble B are roll on table. So awak bayangkanlah, ataupun sekarang kalau ada pensel pun, awak boleh cuba golekkan pensel awak. Okay, untuk tengok dia punya pergerakan dia, speed dia. Okay. So kat sini dia bagi contoh marble. Okay, daripada 0 dia punya distance kepada 8 cm. Okay, dia bergerak daripada 0 kepada 2 cm, dia ambil masa 1 seconds. Okay, daripada 2 cm ke 4 cm, dia bergerak 1 seconds. Dan untuk pergerakan every 2 cm, dia bergerak 1 seconds. Okay, dan untuk marble B, tengok cara dia bergerak. Daripada 0 ke 2 cm, 1 seconds. Okay. Dan 2 ke 3. 2 kepada 3 cuma 1 cm. Dia punya jarak 1 cm, dia ambil 1 seconds. Kemudian 3 kepada 5. Okay, suara cikgu tak berapa nak keluar dah. Sorry lah. Cikgu duk batuk lah ni. Okay. Alright, 3 kepada 5 cm, jarak dia 2 cm. Okay, apa yang kita nampak kat sini, okay, speed dia, dia punya jarak yang diambil dengan masa berbeza. Okay, 2 cm dia ambil 1 seconds. Kemudian untuk yang the next 1 cm, 1 seconds. Okay, jarak 1 seconds tu jarak yang berbeza. Itu dia punya, kita boleh nampak kat sini. Kalau kita lukis graph yang awak dah belajar masa previous lesson, previous chapter. Okay, kalau awak dapat graph yang macam ni, okay, straight line, ini menunjukkan ia uniform speed. Okay, uniform speed. Okay, tapi kalau awak gunakan, okay, awak plot kat sini, okay, daripada 0 kepada 1. Tu sepatutnya garisan dia daripada 0 tu. Okay. Dia bergerak 1 seconds. Okay. Daripada 0 kepada 2. Sorry. Kepada 0 kepada 2 cm dia ambil 1 seconds. Kemudian daripada 2 ke 3. Okay. Yang ni 3 cm. 1 seconds. Okay. So kita nampak garisan dia. Kita tak dapat straight line. Okay, macam yang dalam marble A tu. Okay, so kalau bukan straight line macam ni, kalau awak lukis graph distance over time, okay, ni kita panggil graph distance over time. Okay, kalau lukis graph distance over time, kita tak dapat a straight line. Okay, itu bukan uniform speed. Okay, bukan uniform speed. Okay, so awak boleh tengok kat situ. Dia punya conclusion. Uniform speed is the speed that covers equal distance in equal interval of time. Apa dia interval of time? Yang ni lah interval of time. Kat sini, atas ni. Okay, atas ni. Interval of time. 1 second, 1 second, 1 seconds. Okay, alright. Itu maksud dia. Okay, the speed dia covers equal distance. Equal distance in equal interval of time. Okay. Kalau non-uniform speed, apa dia non-uniform speed? Is the speed that covers unequal distance. Okay. In equal interval of time. Kita tengok pada diagram ni.
yang ni interval of time dia 1 second, 1 second, 1 seconds. Tapi apa yang dia cover distance dia, distance yang berbeza. Ini interval dia 2. This one interval 1. Ini interval 2. Okay, this one interval 3. Itu maksud dia apa tadi? Okay, covers unequal distance in equal interval of time. So kita boleh tengok itu adalah non-uniform speed. Okay, alright. Kita tengok example 3. Farid drove a trailer for 170. Okay, bila cikgu biasa kalau baca soalan, okay, cikgu akan highlight kan. Okay, yang mana important information dekat situ. Okay, dia drove a trailer for 170 km within the first 2 hours. Okay, alright. So kalau kita lukis satu garis masa, okay, ataupun distance kat sini, okay, okay, Zani 0 km ke sini 170 km, dia ambil masa, okay, yang ni 2 hours. Okay, 2 hours. Alright, and then 190 km within the next 4 hours. Next 4 hours. Okay, alright, the next 4 hours maksudnya dalam masa selepas tu ada 4 hours. Okay, 4 hours, distance dia 190 km. Okay, alright. Sorry, kat sini ni bukan 190 kat situ tu. Tapi okay, cikgu tulis A, B, C lah supaya mudah. Yang ni A, yang ni B. So ini dia punya distance 170 km. Okay, daripada A ke B, distance dia 190 km. Okay, itu gambaran dia. Alright. Did Farid drive the trailer at a uniform speed? So awak kira lah untuk the first 2 hours, okay, cari speed dia berapa. Okay, kemudian untuk the next 4 hours, cari speed berapa. So kita tengok kat situ, speed pada yang first 2 hours, 85 km per hour. Untuk the next 4 hours, 47.5 km per hour. So apa yang kita buat conclusion kat sini? It is non-uniform. Tapi kalau awak dapat value yang sama, let's say kat sini dapat 85 km per hour. Okay, so means that itu adalah uniform. Okay, alright, dalam example ni dia bagi non-uniform. Okay, and then boleh tengok pada example 4. Okay, sorry. Example 4. Okay. Dia bagi daripada P ke Q, Q ke R, and then R ke S. Okay, dia dah bagi berapa meter, berapa seconds. This one meter and second, this one meter and second. Okay, then you find the punya speed. Okay, daripada P ke Q, R ke S, and then Q ke R. Okay, ni nampak awak dapat value yang sama. Okay, 20 meter per second. Okay, 20 meter per second. Therefore, the speed of the golf ball is uniform. Alright. Okay, cikgu tambah sikit saja lagi. Okay. Okay, untuk average speed. Okay, sebelum ni awak belajar speed. Sekarang ni average speed. Apa dia average speed? Benda yang sama je sebenarnya, benda yang sama. Kalau average speed, okay, kalau average speed, triangle cikgu lukis macam ni dan cikgu tulis huruf besar. Average, huruf S yang besar tu means that average speed. Okay, distance pun cikgu tulis huruf besar, time pun cikgu tulis huruf besar. Okay, ini menunjukkan average speed. Average speed, distance juga tapi total distance. Okay, total distance. Kita terus ambil yang total. Okay. Kemudian over dengan total time. Okay, total distance over total time. Okay. Okay, boleh tengok pada example 5. Example 5, Amir dia daripada rumah dia. Okay, Amir daripada Amir's house kepada pizzeria ke town A. Okay, daripada rumah ke pizzeria is 10 km. Kemudian daripada pizzeria ke town A 25 km.
Tapi kat sini dia bagi dalam bentuk masa. Okay. Awak tengok dia bagi start. Dia cycle daripada rumah sampailah ke town A. Okay. Alright. Dia tak bagi pun berapa masa yang dia sampai dekat pizzeria ni. Dia bagi masa daripada awal dia mula start and masa dia finish. Okay, so kita based on this example, kita nampak the total time yang kita boleh dapat is total time. Okay, so awak tengok dia kira macam mana. Dia terus ambil total distance. Okay, 10 km plus dengan 25 km. Okay, total distance. Total time taken, yang ni kena tahulah nak kira macam mana. Hours, minutes. Okay, 12:15 minus 9. Okay, and then awak kira lah. Awak akan dapat value dia berapa. Okay, yang ni semudah saja sebab yang ni awak terus boleh dapat. 15, 12 minus 9 is 3. So 3 hours, 15 minutes. Okay, alright. So 3 hours, 15 minutes tukarkan kepada hours. Okay. Right, sebab kat sini soalan minta kilometer per hour. Alright, buat sama sahaja, pengiraan yang sama. Cuma beza dia total time, okay, total distance over total time taken untuk dapatkan average speed. Okay, so kalau average speed, bukan dah awak kira, okay, takut nanti ada yang tersilap, kod-kodlah dia bagi masa. Dia bagi masa yang dia sampai dekat pizzeria katakan pukul 10. Bukannya awak kira one by one, awak kira speed kat sini berapa, lepas tu awak kira speed kat sini berapa, kemudian awak cari average. Bukan itu salah. Okay, jangan buat yang tu lah. Mungkin ada soalan yang akan mengelirukan awak macam tu. Okay, untuk average speed terus ambil total time, total distance divide by total time taken. Okay, dan boleh tengok sama saja example untuk example 6. Okay, example 7. Okay, yang ni speed limit. Nanti awak go through. Nanti go through. Untuk hari ni cikgu just minta awak go through example sahaja. Okay, yang ada itu example 7, example 8, example 9, example 10. Okay, so baca dulu untuk hari ni. Okay, tak ada latihan bertulis hari ni. Okay, just baca sahaja. Okay guys, boleh? Okay ke? Boleh teacher. And teacher. Okay. Next class hari Isnin satu masa. Betul tak? Satu masa. Okay, next class hari Isnin satu masa tu baru cikgu akan bagi latihan kat awak. Okay? Alright. So, itu sahajalah untuk hari ni. Minta maaf cikgu duk batuk-batuk pula. Okay. Jangan lupa untuk isi kehadiran ya. Okay, jangan lupa isi kehadiran. Sekejap cikgu nak tengok dulu siapa yang ada dalam meet ni. Sekejap Okay, thank you Wafi. Awak pun semua jagalah kesihatan ya. Alright. Mungkin sekarang ni sebab cuaca sama. Okay, cuaca sekejap panas, sekejap hujan kan. Itu juga mempengaruhi kita punya kesihatan lah. Okay, sekejap cikgu nak print screen. Okay, ada yang nak on camera? Ada yang nak on camera? Ada tak? Untuk apa cikgu? Tak ada. Kalau ada boleh on sebelum cikgu nak print screen ni, cikgu nak tengok kehadiran dia untuk yang untuk Google Meet. Okay, tak ada cikgu terus print screen. Sekejap Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasihlah banyak-banyak kepada berapa orang ni, ada 17 lah sebab cikgu masuk 2 akaun dalam ni. Okay, ada 17 pelajar. Okay, daripada berapa kelas ni ada berapa orang? 29 kan? Betul tak 29? Yes, Ada teacher. 29 orang. Okay, maksudnya ada 12 orang. Yang itu mungkin dia akan secara offline lah. Ada masalah untuk online. Okay, so see you guys. Cikgu hari Isnin tak ada Google Meet cuma cikgu akan bagi kerja awak melalui Telegram untuk awak buat. Okay, untuk tajuk ni cikgu memang guna modul sahaja, modul yang awak ada tu, modul tuntas tu. Okay.
Alright, so that's all for today. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Thank you, Okay. teacher. Thank you, teacher. Welcome. Yeah.